Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita sambung lagi bab salat. Dan kalau tak silap saya, Ustaz Adli berhenti pada bab iqamah ya. Bab iqamah mana? Bab iqamah iaitu bacaan yang kita laungkan ketika hendak melakukan salat. Ustaz Adli dah tunjukkan dah baca dia. Dah buat dah. Ustaz Ali pula dah. Afiq, anda dah baca tak semalam? InsyaAllah azan kita akan buat dia punya praktikal hari Jumaat. Maka ada ustaz yang akan mengajar macam pecah pada grup hari Jumaat ni. Kita akan minta setiap adik-adik ni, yang lelaki terutamanya, untuk melaungkan azan. Dia jangan lari hari Jumaat ni. Setiap orang kita akan, yang akan mengajar tu ialah Bilal Masjid. Kata muazzin masjid, muazzinul masjid. InsyaAllah adik akan belajar yang cara tepat untuk azan dan iqamah. Hari ini kita sambung pula bab waktu salat. Okey. Seperti mana adik-adik semua makruf, tuan-tuan dan puan-puan semua makruf, kita salat ada berapa waktu wajib? Okey, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salawatul khams fi lailatihinna wa fil lail wan nahar, pada siang dan malam. Ada berapa waktu? Kita 5 waktu salat, iaitu adik ni baju hijau ni, subuh, sambung zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Okey, sekarang macam nak tahu waktu subuh tu masuk? Dengan azan lah. Bagus adik ni, tepat sekali dengan azan. Katakanlah hari tu muazzin sakit perut, tengok langit, tengok orang lain azan. Kata orang lain azan. Macam mana? Tak tahu subuh masuk. Tengok jam. Masya Allah, betul lah tu. Subuh masuk berapa? 5.40 macam tu. Okay? Katakanlah hari tu jam rosak. Tak surat khabar ada, tapi jam tak ada. Jam tak ada, jam 1 jam tak ada. TV rosak, jam elektrik tak ada. Macam nak buat? Apa panduan kita nak mengetahui subuh dah masuk? Matahari terbit. Matahari terbit, subuh dah habis ni. Tengok dekat tiang. Dia pernah belajar ni, tapi dia bercampur-campur. Okey, subuh masuk macam mana? Okey, kita start pada zuhur dulu lah, sebab hadis tu start pada zuhur dulu. Okey, zuhur masuk macam mana? Zuhur, waktu zuhur. Dia kata waktu zuhri, Nabi kata idza zalatis syamsi. Waktu zuhur itu bila matahari tergelincir. Matahari boleh tergelincir ke? Matahari boleh tergelincir, iaitu bukan tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdurul asr. Okey, kalau kita tak ada jam, kalau jam ni senang lah tahu. Zuhur tu 1:10, 1:05 minit, 1 minit. Tapi kalau kita tak tahu zuhur dah masuk ke tak, kita ambil satu tiang, ataupun tak setiang lah, tengok bayang-bayang kita sendiri boleh. Tak kisahlah apa-apa, objek ke, orang ke kat sini. Okey, kalau di tengah hari, waktu tengah hari, matahari tegak atas kepala kat sini, kita akan tengok kita punya bayang-bayang tu sikit sini je. Kat sini pun tak ada, dekat sini pun tak ada. Maksudnya matahari betul-betul atas. Kalau ada sikit je, macam tu. Tapi kalau kita tengok bayang-bayang kita dah jadi macam ni, dah ada bayang-bayang macam ni. Nampak bayang kat orang kat sini. Dah nampak bayang-bayang kat sini, maka kita kata dah masuk waktu zuhur. Belum asar lagi, dah masuk waktu zuhur. Bayang-bayang tu lebih pendek daripada dia punya objek. Kalau dia tengok bayang-bayang lagi panjang daripada kita ke, atau lagi pendek daripada kita? Kalau lagi pendek maksudnya zuhur. Tapi pastikan dia bayang-bayang tu menghadap ke barat.
Timur barat. Timur ke barat, bertimur, sorry. Okay. So matahari dah ke barat. Faham tak? Adik-adik tengok matahari terbit pada timur, tahu tak? Timur. Matahari terbit, naik menari, betul tak? Betul tak? Kan? Lepas tu matahari nak ke barat, betul tak? Tenggelam di barat. Betul tak ni? Belajar sains ni. Betul tak? Matahari terbit timur, tenggelam dekat barat. Bila dia nak tenggelam kat barat tu, dia gerak. Kita tembak kat sini cahaya. Itu yang kita ada bayang-bayang. Ya, bayang-bayang tu lagi rendah daripada objek. Faham tak? Bila keluar saja, kalau bayang-bayang tu mula tak ada kosong, ada sikit tak boleh main lagi, itu ada seumpama setengah ataupun suku badan kita. Maksudnya zuhur dah masuk. Okey. Kalau jam tak ada, apa tak ada, kita boleh jadikan tu sebagai bantuan. Boleh tak? Faham tak? Okey, boleh tak? Lepas ni kita boleh buat. Nanti hari Jumaat kalau hari terang, insya-Allah kita akan buat praktikal. Tengok waktu tengah pergi kat jalan raya tu, kat Padang ke kat mana depan ni, kita akan tengok macam mana bayang-bayang tu. Tapi tak sempat sebab kita masuk tu Zuhur. Mungkin kita akan tunjuk cara macam mana lah, pakai lampu ke, pakai kayu ke. Kita tengok macam mana. Okay, faham tak? Jadi kalau nampak saja bayang-bayang tu dah sampai dekat ni, ada bayang-bayang, maka dah masuk waktu Zuhur. Okey, sampai bila waktu Zuhur ada? Sampai bayang-bayang tu sama panjang dengan kita. Katakanlah tinggi dia 2 meter. Oh, tinggi tu. Okey, 1.5 lah. Okey, bayang-bayang tu pun 1.5 meter. Ni agak-agak lah, lebih kurang. Jangan pula kau ambil pembaris ukur aku punya bayang-bayang. Macam tu ada hampir lebih kurang. Okey, ni Zuhur. Start daripada ada bayang sedikit sampailah ke bayang-bayang tu sama panjang dengan objek ini yang Nabi sebut. Dalam hadis dia berkata apa? Waktu zuhri idza zalati syamsi, bila matahari tergelincir. Wa kana dhillur rajuli kapulihi ma lam yahdurul asr. Maka bayang-bayang ni akan sama seperti bayang-bayang objek tersebut selagi tidak masuk asar. Okey, faham tak? Okey, once bila badan punya bayang-bayang dia lebih, maka kat sini dah masuk waktu asar. Faham tak? Nak sekalian perempuan sekalian, faham ya? InsyaAllah lepas ni tak ada tengok jam. Katakanlah duduk dekat mana-mana ke, pergi bercuti dekat padang pasir mana, tiba-tiba jam rosak, nak tengok waktu zuhur dah masuk, dia tengok. Okey, faham tak? Yang baju baseball, cerita balik waktu zuhur macam mana masuk? Ada bayang-bayang. Bayang-bayang tu macam mana keadaan bayang-bayang tu? Matahari ada dekat timur, matahari di barat. Bayang-bayang kita menghadap ke timur. Bayang-bayang tu panjang mana? Lebih rendah daripada objek badan tu. Sampai bila bayang-bayang tu boleh kita kata waktu zuhur? Sampai sama tinggi. Alhamdulillah, faham lah adik ni. Depan ni kalau dia nak solat zuhur dah tahu dah, tak payah tengok jam. Kalau tak dengar azan pun tak apa. Okey, bila bayang-bayang lebih daripada objek, maka kita kata dah masuk waktu asar. Faham tak? Fik, tak ada matahari. Betul, adik Afiq ni bagus. Dia fikir macam ni ustaz, kalau hujan mana ada matahari? Soalan yang bagus. Kalau hujan tak ada matahari, macam nak buat? Pasti dia terpaksa berijtihad. Berijtihad maksudnya membuat satu keputusan bersungguh-sungguh, pastikan time tu pukul apa. Dan bila dia rasa yakin dah masuk waktu, dia solatlah. Ni katakanlah kita pergi camping, tengok gelap macam musim hujan, gelap dia sampai lama sangat gelap ni, rasa dah tengah hari rasanya, rasa dah zuhur dah. Tapi sebab gelap tak dapat keputusan, satu keputusan dia kena buat macam mana?
dia kena bermusyarat bersama dengan dia punya kawan-kawan dia. Dan kalau ada orang alim, kena tanya orang alim dalam kumpulan tersebut, dan kemudian buat satu keputusan. Dan solatlah zuhur, walaupun kita tak dapat kepastian yang 100%. Faham tak? Kalau gelap, jam tak ada, azan tak ada, apa semua tak ada, maka kita berada dalam situasi tak ada jam, matahari pun tak ada, maka kita buat satu keputusan, kita berisytihad bersungguh-sungguh, fikir betul-betul, agak-agak macam ni, kita kira-kira lah, ini kita kata sekarang tak zuhur, tu kita solat. Apa jadi kalau lepas tu matahari keluar, tengok-tengok zuhur belum masuk, dia perlu masa sembahyang balik tak bila zuhur masuk? Dia perlu sembahyang balik ketika zuhur telah masuk. Dia perlu solat balik, sebab zahir padanya waktu zuhur. Tapi katakanlah okey, dah masuk waktu asar, kan diceritakan sekian dan sekian pada waktu sekian. Okey, waktu tidak, sebenarnya kamu tadi telah sembahyang pada luar waktunya. Maksud dah waktu asar atau waktu maghrib, katakanlah, maka perlu tak diulang balik solat tersebut? Tak perlu diulang solat tersebut. Okey, faham tak ni? Ibu-ibu lah ni kena jaga, betul tak? Faham ya? Faham, okey. Kemudian waktu asar ni bila kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi kata malam tusaffiru syams. Mana kata waktu asar ni ialah selagi matahari tidak menjadi kuning. Kuning di sini maksud dia kuning yang tak keluar cahaya lagi dah. Di sini ulama kita ada beza pendapat. Okey, kalau kita kata waktu asar sampai bila anak-anak sekalian? Pernah belajar kat sekolah tak? Waktu asar sampai kita tak nampak matahari. Waktu asar habis. Waktu maghrib, bila kita dah tak nampak matahari, yang hanya kita nampak ialah yang merah di kaki langit tu. Apa dia panggil tu? Orang putih panggil apa? Fata Morgana. Bukan Fata Morgana, apa dia? Kita matahari tu dah tenggelam, dan ada merah je kat kaki langit. Itu waktu maghrib dah masuk. Maksudnya asar dah habis. Cuma dalam ada satu hadis Nabi kata apa? Ni untuk yang lebih matang lah. Dia kata anak-anak tadi waktu asar habis pukul apa? Bila habis, bila matahari dah tenggelam, tak nampak matahari dah, tapi nampak merah je dekat langit. Maksudnya asar dah habis. Tetapi di sana ada waktu makruh, dia panggil. Asar ni ada waktu makruh. Maksudnya siapa solat di situ makruh, tak digalakkan. Bahkan Nabi menggelarkannya itu sebagai solat orang munafik. Nabi kata, Nabi gelarkannya solat munafik. Bila solat munafik ni? Iaitu bila dia sembahyang ketika matahari dah hilang cahayanya dan dia hanya merah macam tu saja. Kau apa tahu agak-agak? Pukul 6.30, 6.40, 6.45. Ini dipanggil waktu makruh untuk solat asar. Waktu inilah yang Nabi SAW gelarkan tilka salatul munafiq. Itulah dia solat orang yang munafik. Naqara arba'a. Dia naqara ni maksudnya dia patuk 4 kali. Maksudnya apa? Maksud patuk 4 kali, maksudnya dia solat macam burung yang mematuk, dia lambat. Tu yang sembahyang. Fa naqara arba'a wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Maksudnya biasanya orang sembahyang pukul 6.30, 6.40, 6.45 ni, dia mesti terlampau sibuk, tergesa-gesa, dan kemudiannya dia akan solat cincai-cincai. Yang ni Nabi gelarkannya solat munafik. Dan sebab apa dia sembahyang 6.45? Sebab hadis tersebut ya jelisu, dia duduk relax, tengok kartun dulu, main PS dulu. Kalau yang dewasa pula, kita minum teh tarik dulu, tengok cerita Melayu dulu, cerita Korea ke, cerita Spain ke, mana-mana apa cerita pun, dia duduk
tak buat apa sampai dia melewatkan sembahyang sampai 6.40, 6.45 tadi, maka ini dah digelar sebagai solat apa dia? Afiq? Solat munafik. Sah tak solat dia? Solat dia sah, tapi kurang berpahala makruh. Namun sekiranya dia memang tersangkut di dalam jam, katakanlah dia balik pukul 5, biasanya 5.30 dah sampai rumah, tak ada apa masalah, setengah jam saja. Ada aksiden pada hari tersebut, kan? Dia nak balik sekolah tu aksiden, ada aksiden, kemudian dia terpaksa uruskan apa semua macam-macam, akhirnya terlambat sampai pukul 6.30 baru selesai. Lalu dia sembahyang asar pada waktu tu. Boleh tak kita kata dia munafik tadi? Solat munafik? Tak boleh lah, sebab dia ada bersebab, dia ada darurat. Ada darurat. Tak boleh kata ini mak, ini solat munafiknya, tak boleh. Okay, faham tak? Okay? Jadi afdal solat bila? Afdal solat asar ni ketika waktu masih lagi matahari tu terang lagi, keluar cahaya. Betul tak? Masih panas lagi. Itu waktu afdal kita solat asar. Waktu biasa bila dah tak panas sangat. Waktu makruh bila dah matahari dah jadi macam mana, adik? Bukan tenggelam, tenggelam dah habis dah waktu asar. Waktu makruh, waktu matahari itu dia kuning tapi tak keluar cahaya, itu waktu makruh. Bila waktu makruh, adik sekalian? Macam tudung hitam ni, bila waktu makruh, kuning dia, sama je Ustaz cakap macam kuning dia, oren macam tu, oren dah, oren kuning ke oren-orenan, maka dah tak keluar dah cahaya yang terang dah, maka itu ialah waktu makruh. Habis, faham tak? Okey. Namun kalau solat zuhur tu, katakanlah kita solat zuhur, patah balik solat zuhur tadi solat zuhur kita nak keluar terlampau panas, nak pergi masjid, panas sangat, maka dibolehkan kita melewatkan sedikit bagi sampai sejuk sedikit, kan? Bila waktu satu suku tu panas sangat, boleh kita melewatkan sedikit macam pukul 2 supaya lebih sejuk untuk kita bersolat. Okey. Kalau kat rumah tak panas, solat awal waktu lah. Ni kalau nak pergi masjid. Sebab tu kadang-kadang di setengah-setengah masjid contohnya, yang betul-betul ikut sunnah ni, ada setengah masjid betul-betul ikut sunnah ni. Masa perjalanan saya ke Madinah dahulu, ada tu masjid tu tengah panas tu, memang dia azan, kemudian dia kata fa'abridu, bersejuk-sejuklah kamu, maknanya tunggu sejuk. Maka orang semua faham, dia tunggu, jadi pukul 2 dah setengah jam, 45 minit, sejam, baru semua datang masjid. Tapi benda ni tak berlaku di Malaysia, sebab semuanya nak bersegera-segera solat zuhur, sebab nak masuk office balik pukul 2. Jadi sudah tak berlaku. Dan kita pun taklah sepanas negeri Arab. Kita panas-panas, kita panas-panas boleh tahan lagi. Okey? Faham ya? Apakah balasan bagi orang yang tinggalkan solat asar? Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, man fatathu salatul asri, siapa yang terlepas solat asar, tak solat, faka'annama wutira ahluhu wa malu, seumpama hilang keluarga dan hartanya. Nampak? Macam orang tak solat asar ni, macam mak dah tak ada, ayah dah tak ada, adik-beradik tak ada, nenek tak ada, semua kita buang, harta kita semua kita buang, Nabi kata. Okay? Dalam hadis lain pula Nabi kata apa? Man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, faka'anna faqad habita amaluhu, maka amalan dia semua terbatal, terhapus. Maksud kalau dia puasa, dia solat, dia apa semua, kemudian dia tak solat asar dengan sengaja, bukan kita kata ada darurat, dengan sengaja, maka apa jadi kat dia? Amalan dia semua terhapus. Sebab tu kita kata, kalau dia puasa Ramadan tapi tak solat, ada faedah tak kat dia? Tak ada faedah, kan? Ada orang dia puasa tapi tak solat, ada faedah tak? Tidak ada faedah baginya. Okey, seterusnya.
Jadi ustaz kata waktu maghrib bila masuk? Bila matahari dah tenggelam, tapi masih lagi ada syafaq, ada merah lagi, asyafaqul ahmar. Masih lagi langit tu merah, ada merah di kaki langit. Bila waktu maghrib habis? Bila betul-betul gelap. Dah gelap je maghrib habis. Faham ya? Jadi tak payah tengok jam pun tak apa, boleh tahu dah. Tengok langit, ini maghrib dah habis. Waktu para sahabat dulu radhiyallahu anhum, dia bukan tunggu ke minit terakhir tu, sebab jam pun tak ada zaman tu. Orang kita Zuhur, kalau kita isyak berapa? 8.12, 8.10 boleh sembahyang lagi. Kita kena ingat 8.10, 8.11, 8.12 tu dah masuk dalam waktu syak dah. Sebab dah masuk atau tak masuk, dah masuk ataupun tak masuk. Jadi entah-entah kalau dia sembahyang pukul 8.10 tadi, waktu maghrib, entah-entah sebenarnya dah masuk waktu isyak. Jadi kita kata hati-hati anak-anak sekalian, ibu-ibu sekalian. Okey. Ada yang suka last minute kata isyak berapa? Tak asal berapa? 4.20. Zuhur 4.10. Tu yang dia muat jamak tu. Biasa tak? Ibu-ibu yang kerja office, dia buat jamak ni sebab dia nak make up sekali, senang. Kalau nak basuh 2 kali, kena make up 2 kali. Jadi dia jamak ni, dia buat jamak, dia lewatkan Zuhur. Ini biasa orang di office buat, tak tahulah perempuan tak buat kot kat sini. Dia lewatkan Zuhur, kemudian dia jamakkan dengan asar. Tapi bukan jamak dalam satu waktu. Dia lewatkan Zuhur, kemudian dia tunggu solat asar. Dia tunggu lepas asar, senang balik. Dia nak make up, dia nak apa balik. Ni kita kata satu kesalahan yang besar. Sengaja melewatkan salat itu termasuk dalam perangai orang munafik. Idza qamu ila salati qamu kusala. Quran kata, bila mereka mendirikan salat, mereka dirikan dalam keadaan malas-malas dan melewat-lewatkan salat. Faham? Jadi waktu maghrib tadi habis bila adik yang baju kuning ni? Masa langit dah gelap. Merah dah tak ada dah, tak nampak dah merah. Faham tak? Faham? Hafiz, waktu maghrib start bila? Matahari tak ada, tapi ada apa lagi? Merah lagu bagus. Habis waktu maghrib, langit betul-betul dah gelap. Bagus, alhamdulillah. Nabi SAW kata apa? La tazalu ummati bi khair. Ni kita. Sebab kata Ustaz kata jangan lewatkan maghrib. Dia kata sentiasa umatku akan berada di dalam kebaikan. Ma lam yuakhiru al-maghrib. Selagi dia tidak melewat-lewatkan maghrib, hatta tashtabikun nujum, sehinggalah nampak dah bintang kat langit. Maksudnya langit dah gelap. Boleh nampak bintang, maksudnya langit dah gelap. Ahsan. Melainkan bagi orang yang berada di haji. Ini untuk yang ibu bapa. Orang yang pergi haji disunnahkan dia melewatkan maghrib sampai waktu isyak ketika di Muzdalifah. Jangan jadi macam jemaah Malaysia yang lain. Ni saya nak kutuk jemaah Malaysia yang lain. Bila pergi dengan tabung haji, saya nak kutuk juga tabung haji. Dia buat juga salat tamam dekat di Arafah tu. Dia tak nak ikut sunnah Nabi. Nabi kata takhirkan solat maghrib kamu dan buatnya pada waktu isyak. Dia nak juga buat waktu maghrib tu. Ada pula lagi hebat lagi, dia buat jamak takdim pula, lagi hebat. Dia tak ikut Nabi punya. Sedangkan sunnahnya jamak takhir. Ada pula dia tak nak buat jamak terus, dia buat solat tamam, solat sempurna. Alasannya dia bukan lagi musafir. Subhanallah. Dia kata, ni mungkin adik tak faham, tak pergi haji ni, ibu-ibu sekalian. Jadi siapa yang ada duit, dia nak pergi haji dengan muassasah, pergilah haji sekali lagi. Ikut dengan jamaah sunnah punya, yang ikut betul-betul sunnah Nabi. Dia yang tidak menyusahkan sebenarnya, kau ikut sunnah. Orang kata kalau ikut betul-betul Nabi, leceh, dia kata. Ibu-ibu sekalian, orang yang belum pergi haji lagi, dia kata kalau ikut yang sebenarnya leceh. Allah ikut sunnah Nabi, naik unta lah, dia kata. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Dia ejek pula cara ikut sunnah Nabi yang betul untuk buat haji itu. Dia kata
naik unta pergi haji macam tu. Sedangkan kalau dia ikut sunnah betul-betul, kita dapat maklumat daripada jemaah-jemaah kita ikut sunnah yang betul-betul, naik tak susah mana pun. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, untuk ayah-ayah sekalian yang mana belum pergi haji lagi, silalah ikut sunnah Nabi SAW yang betul-betul. Memang ada pengecualian kepada orang tua, kepada wanita-wanita yang tidak mampu untuk pergi buat yang betul-betul. Ini pengecualian ni hanya untuk mereka sahaja, bukan untuk yang lain yang sihat tubuh badan dan yang lain. Okey? Faham? Okey pula, Isyak pula. Isyak start tadi kita kata bila? Bila matahari dah tenggelam betul-betul, langit dah gelap. Okey, sampai bila waktu Isyak ni? Ya. Sampai waktu subuh lah. Sampai bila waktu subuh tu? Bagus tu soalan. Betul lah tu, Isyak sampai waktu subuh. Jadi kata bila start waktu subuh tu? Siapa tahu? Adik pegang kopiah. Tahu waktu subuh start bila? Bila macam hampir betul. Bagus adik ni. Dia faham tapi dia tak complete. Dia kata matahari tak keluar lagi, tapi ada nampak cahaya dekat langit. Betul lah tu. Hampir betul. Tapi itu dah macam dekat-dekat habis subuh dah sebenarnya. Dekat-dekat habis subuh. Waktu subuh ada lagi, tapi dah dekat-dekat habis subuh dah. Sebenarnya waktu subuh ni mula ialah, kalau mengikut pendapat mazhab Syafi'i, mazhab kita, ialah kita katakan pada ketika terbitnya Fajar As-Sadiq. Fajar Sadiq ni apa benda Ustaz? Ni Fajar Sadiq ni macam ni. Cuba kalau kita malam-malam, pagi-pagi, kita tengok jam, kita buat start sekali pukul 5.30 pagi. Tapi kat KL ni tak boleh jadi, sebab KL ni terang. Kadang-kadang kita tak boleh nampak sangat. Nak pula kau duduk dekat kondo-kondo ni semua, lampu terang, KLCC lampu terang, apa kita keliru. Saya sekala kalau balik kampung, siapa kampung dekat Manjung ke, mana-mana ke, dekat pos Dipang ke, mana hutan mana, pukul 5.30 pagi, ajak ayah pukul 5.30 pagi kejut saya. Cuba tengok dekat langit. Kalau lepas waktu Isyak tadi, langit betul-betul gelap, gelita, hanya nampak bintang-bintang dan bulan. Tapi kalau waktu subuh dah masuk, kita akan nampak macam dekat langit tu macam ada satu garis putih macam tu. Orang Malaysia memang jarang nampak Fajar Sadiq ni. Sebab kita terlampau bergantung pada jam, televisyen. Pun susahnya buka TV je Ustaz. Pagi-pagi dah ada dah dunia rancangan dia. Tapi kalau tak ada tu, kita nampak macam dekat kaki langit tu. Kalau kena untuk langit tu gelap, langit tu gelap ni, gelap, tiba-tiba kita nampak macam ada cahaya putih macam tu. Macam tu, cahaya putih langit. Dekat itu maksudnya subuh dah masuk. Okey, subuh dah masuk. Ya, langit gelap, keliling gelap, tapi nampak aja cahaya putih kat langit. Itu maksudnya subuh dah masuk. Okey. Itu waktu Isyak tadi, mana langit gelap sampai timbul, dia panggil apa ni? Fajar Sadiq. Ni nak panggil Fajar Sadiq. Jangan ingat fajar itu matahari. Okey. Orang Melayu sebut fajar tu matahari, betul tak? Betul tak? Orang Melayu kata fajar tu matahari kan? Dia ke? Tapi kalau istilah Arab tu, fajr tu ini kan dia. Betul, dia panggil solat subuh tu bahasa Arab ni solatul fajri. Okey? Nampak tak? Dia yang pakai spek tu. Bila waktu Isyak masuk? Bila waktu Isyak habis? Bila ada langit gelap sampai ada lain putih. Langit putih apa? Langit putih dia panggil apa? Fajar Sadiq. Ahsan, tabarakallah fiik. Betul. Itu dia. Namun ada terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dengar ni. Nabi sebut waktu salatil isya'i, Nabi sebut ila nisfil lailil awsat. Waktu Isyak itu sehingga setengah malam. Sampai setengah malam.
Macam mana hadis ni? Macam mana hadis ni? Jadi kat sinilah kita kata, untuk adik-adik sekarang kita kata sampai waktu fajar. Untuk ibu-ibu saya nak bagi faham ni, bahawa di sini ulama ada berbeza pendapat. Bahawa sebahagian ulama meletakkan bahawa waktu isyak tu sebenarnya habis ketika setengah malam, nisfil lail. Itu dipanggil waktu yang bagus. Adapun kalau kita sembahyang lepas tu, dia panggil waktu darurah. Ini kurang afdal. Bahkan setengah mazhab kata dah terkeluar daripada waktu isyak. Maksudnya setengah malam. Katakanlah kita kata isyak pukul isyak kata 8.30 malam kata, sampai 1 pagi itu isyak. Terus 1 pagi itulah dia isyak. Jadi kalau kita nak selamat, lebih baik kita buat dalam sebelum setengah malam tu, supaya kita keluar al-khuruj anil khilaf, kita keluar daripada khilaf ulama. Maksudnya kita kata afdalnya pada waktu tersebut. Faham tak? Mungkin adik tak faham, mungkin ibu-ibu faham, yang terlalu senior sikit faham. Adik yang ada betul lain tu faham tak? Tak faham? Maksudnya macam ni, kita kata mazhab kita Syafi'i yang kita pegang kat Malaysia ialah kita kata isyak tu habis waktu fajar sadiq. Mana selagi fajar sadiq tak timbul, kita kata isyak ada lagi, betul tak? Sembahyang 2 pagi pun boleh, 3 pagi pun boleh, 4 pagi pun boleh, 5 pagi pun boleh, 5 suku pun boleh sembahyang isyak lagi. Masih lagi dalam waktu isyak. Namun di sana ada satu hadis Nabi sebut sampai setengah malam. Oleh itu ada orang sebab mazhab kata, kita kata pendapat mengatakan bahawa isyak tu kita kena buat sebelum habisnya setengah malam. Faham ya? Jadi jangan tangguh lepas satu filem, lepas satu filem. Satu bola tengok bola lagi, tengok bola dah bola habis pukul 2 pagi. Bawa nak sembahyang isyak pukul 2 pagi. Ini sebab itulah Nabi makruhkan tidur masa maghrib. Nabi makruh waktu maghrib tu kita tidur. Lepas sembahyang maghrib tu tidur. Nampak tak? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da al-maghrib wal kalamu ba'da al-isya. Nabi larang lepas maghrib tidur, dan lepas isyak ni bersembang-sembang. Apa sebab? Kalau lepas maghrib tidur, takut nanti terlajak sampai lebih setengah malam, ataupun terlajak sampai subuh. Itu yang jamak maghrib, isyak dengan subuh tu. Ada yang sembahyang isyak pukul 4 pagi, dia tertidur. Okay. Dan juga Nabi larang banyak sangat bersembang-sembang lepas isyak. Sebab apa? Takut nanti tidur lambat. Okey. Tidur lambat nanti besok pagi tak boleh bangun sembahyang subuh. Okey. Termasuklah dalam berkata-kata ni ialah pergi tengok TV, pergi main PS, pergi main game, apa semua sampai 1-2 pagi, akhirnya besok subuh solat. Kita terlajak daripada solat subuh. Faham tak masalah ni? Okey. Kemudian isyak ni pula wa yustahabbu ta'khiruha. Kita disunahkan takhirkan solat isyak. Disunatkan pula lambatkan sedikit solat isyak, selagi tidak menimbulkan kesusahan, mengantuk dan sebagainya. Maksudnya katakanlah ada kuliah kan, kuliah tu lambat sampai pukul 9.30. Kita kata itu ya yang sunnahnya. Yustahabu, disunatkan takhirkan solat, melewatkan solat tadi. Okey. Namun kalau kita ni senang mengantuk, cepat tertidur, maka sembahyang awal ni pun lagi lebih baik. Ini kalau kita sembahyang sendiri. Tapi kalau di masjid sembahyang awal, kita sembahyang awal. Jangan pula masjid dia dah sembahyang jemaah, kata kita disunahkan lewatkan sembahyang. Tak boleh. Kita kena ikut jemaah. Kalau lelaki kena ikut jemaah masjid. Adapun dengan kata wanita ni afdal solat di rumah, maka disunahkan melewatkan sampai 8, 9.30 ke 10 ke, disunahkan. Faham tak? Ini faham ya? Jadi isyak tadi start berapa adik yang kena kotak-kotak merah ni? Isyak start bila? Isyak start bila? Adik sebelah tu, tolong.
sampai matahari tenggelam. Isyak start bila? Hari dah betul-betul gelap sampai nampak bintang. Okay. Adik tudung ungu bunga-bunga tu. Alam putih bagus. Tu adik. Ya, dengar maknanya isyak itu start bila gelap sampai terbit fajar sadiq, cahaya putih tadi. Okey, kemudian kita bincang subuh pula. Subuh tadi mula daripada terbit fajar sadiq tadi yang saya sebut tadi, cahaya putih di kaki langit sampai bila? Sampai tulu'il fajr tsani, sehingga timbullah terbitnya matahari. Maka bila terbit dan nampaknya matahari, confirm dah waktu dah habis sembahyang subuh. Faham tak? Jadi nak berhati-hati, tengok dah terang, buka tingkap dah terang kat luar. Ini ciri-ciri waktu subuh dah habis. Jadi waktu tu ada kata waktu yang terlepas lah, sembahyang qada lah, maksudnya solat waktu tu. Faham ya? Okey, sekarang kita ulang balik daripada awal tadi. Waktu zuhur masuk bila? Bila dia punya bayang-bayang suku daripada kita punya daripada objek. Lebih pendek daripada objek. Sampai bila waktu zuhur tadi? Sampai dah sama je panjang dengan kita punya bayang. Alhamdulillah. Seterusnya waktu asar bila? Aku rasa zuhur itu habis masa matahari. Memang lepas tu maknanya bila start asar tadi? Bayang-bayang kita Lebih daripada apa? lebih dari badan Lebih daripada objek. Okey, kemudian sampai bila waktu asar tadi? sampai matahari terbenam, itu langit merah. Betul, bagus Adik tu kata sampai langit terbenam. Waktu asar tadi sampai bayang-bayang lagi tinggi sampai langit terbenam. Kemudian waktu maghrib bila mula, bila habis? Matahari dah jadi kuning. Matahari dah. Waktu kuning tu waktu makruh tadi Waktu maghrib matahari tak kuning dah, matahari dah terbenam dah. Apa yang tinggal? Merah. Cahaya merah di kaki langit. Sampai bila waktu maghrib habis? Sampai dah betul gelap. Gelap. Yukim kan? Bila waktu isyak habis? Tahu kan ni sebelah Haji Putih ni? Awak nama apa? Yang Haji Putih nama siapa? Hamid. Bukan Hamid ni, Haji Putih ni. Bila isyak bila? Langit sudah putih. Isyak bila langit gelap, bukan putih. Isyak bila langit dah completely gelap sampai nampak cahaya putih di kaki langit. Okey, habis. Itu isyak. Kemudian subuh, Amir jawab. Subuh bila masuk, Amir? Bila ada lain putih Putih lagi langit sampai matahari terbit. Ahsan, tabarakallahu fik Amir. Okey. Barakallahu fiki ya Amir, bifika ya Amir. Itu waktunya. Itu dia waktu solat. Jadi lepas ni adik-adik kalau tak ada jam pun dah boleh solat dah. Faham tak? Tak ada solat khabar boleh solat, tak ada jam boleh solat. Lepas ni kalau pergi camping boleh solat. Okey? Semua tahu. Cuma nak tahulah mana timur mana barat. Tak tahu timur mana barat senang. Bila pagi tu matahari tu terbit, kita kata itu sebelah timur. Kanan kita ni, kita letak tangan kanan kat sebelah sini, Sebelah matahari terbit tadi. Kita letak, kalau nak tahu macam mana tahu tu ustaz timur, barat, utara, selatan? Kita letak tangan kanan kita menghadap ke timur. Macam ni lah, jangan macam ni pula. Macam ni lah. Kemudian tangan kiri ni mesti barat. Atas, muka kita menghadap ke utara, badan kita menghadap ke selatan. Jadi boleh tahulah timur, barat, utara, selatan. Jadi kita dah tahu pula macam nak tengok kiblat pula dalam keadaan tak ada kompas. Kita akan belajar ni tengok kiblat tanpa ada kompas. Okey, hari Jumaat ni nanti insya-Allah kita ada ustaz kita akan bawa. Ustaz tu biasa camping dalam hutan. Dia tengok pokok dah tahu dah
kat mana dia punya kiblat. Tengok pokok je. Dia masuk hutan, dia tengok pokok. Macam tengok pokok, dia tengok dia punya lumut dia banyak arah mana, ni banyak arah mana, dia boleh tahu mana kiblat. Ni orang pakar masuk dalam hutan biasa. Ini di hari Jumaat ni insya-Allah. Okey, barakallahu fikum. Kemudian kita kata semua waktu solat ni wajib kita buat pada waktunya. Siapa yang melewatkan solat ni, Nabi Allah Taala kata dalam Quran, fawailul lil musallin. Sambung, alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang pada solat mereka sahun, pada waktu mereka lalaikan. Sahun. Okey. Kan anak sekalian pula, solat ni kita tahu dah dia punya rakaat dia berapa. Cuma kita ulang je lah. Subuh berapa rakaat? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 4. Okey, Isyak 4 rakaat. Okey. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3 dan Isyak 4 rakaat. Okey. Ada masalah tak kat situ? Okey, itu tak boleh ada masalah kat situ. Itu mesti confirm, insya-Allah semua kena tahu. Okey, kemudian siapa yang wajib solat? Orang Islam. Itu confirm lah tu. Orang Islam. Yang kedua, hafiz Quran. Tak sini, orang tak hafiz Quran tak wajib. Yang kedua apa? Orang yang berakal. Jadi bila dia gila, dia wajib solat tak? Tak. Okey, tak wajib. Kemudian yang ketiga apa? Baligh. Baligh itu apa, adik? Disebut baligh, nak tahu apa baligh tu? Dah apa? Disebut baligh tu tak tahu baligh tu. Baligh tu apa? Dah matang. Ada yang dah baligh tapi tak matang-matang juga, Dah badan besar. Suara dah pecah. Afiq betul kan? Apa kita terang Afiq? Bagus Afiq. Apa dia? Bila orang lelaki telah mimpi. Mimpi apa? Mimpi tu mimpi tu cium-cium kis-kis tu. Lepas tu besok pagi dia bangun-bangun je, tengok dah basah. Basah, kemudian air tu melekit pula. Melekit pula, baunya hanyir. Kita terang ni. Lu apa? Okey, takut basah tu ada orang tertumpah air oren ke, melekit juga. Tapi kita kata ni baunya hanyir dan warnanya macam mana? Putih macam mana? Macam susu. Putih macam gam 30 sen. Nak tengok gam 30 sen? Kat sekolah tu, semua orang kaya sini, semua gam mahal tu. Gam 30 sen, nak tengok tak? Gam dalam bukas tu dia tekan macam hingus tu. Itulah kita kata air, warna air mani dari sekalian ni. Tutup sekali dah ada jannam dah dekat form 1 ni. Maksudnya kalau pagi-pagi tengok kat situ ada kat kain kita, maksudnya kita dah balik, dah start ada akaun sendiri. Tahu akaun sendiri tak? Maksudnya dah ada akaun sendiri, maknanya dia dah ada dosa, dah ada pahala. Hati-hati. Tapi kalau ada malam tu dia mimpi pagi-pagi, okey je, tak ada apa-apa Ustaz. Dia dah balik belum? Belum balik. Dia mesti dah ada syarat, dia mesti dia padanya ada cecair mani. Okey, faham tak? Bagi wanita keluar haid, habis cerita. Maksudnya itulah dia balik. Bukan suara pecah. Ada orang suara dah 18 tahun pun tak pecah-pecah juga. Bukan tu dalil je Afiq kan? Bukan suara pecah, bukan badan besar, dia badan kecil. Okey. Lagi satu nak tahu balik ke tak balik, dia dah start suka kat perempuan dah start balik dah tu. Okey. Dah minat tu, maksudnya dah nak balik lah tu. Okey, alal muslim baligh al-aqil. Muslim baligh dan berakal wajib solat. Ghairal haid, bukan haid dan bukan orang yang nifas. Nak tanya adik-adik perempuan, nifas ni apa? Okey. Dia tulis hijau, dia senyum. Jadi nifas tu apa, adik? Ada yang tolak orang lain. Awak. Nifas tu apa?
Adik yang seluruh coklat ujung tu, macam dah tahu jawapan. Nifas tu apa? Darah lepas beranak. Alhamdulillah, bersalin kita bersalin. Darah tu, lepas darah yang keluar tu bersama tu, kemudian darah lepas tu yang turut-turut tu dipanggil nifas. Nifas ni hukum ni macam haid. Dia tidak solat dan tidak solat, tidak puasa. Ahsantum barakallahu fiik. Tetapi, ustaz, saya belum balik lagi, jadi saya tak payah solat. Tidak, Nabi SAW kata, wa yu'maru biha as-sabi idza balagha sab'a sinin. Disuruh anak disolat ketika umurnya, alhamdulillah, faham dah tu. Wa yudrab 'alaiha li'ashrin, dan dipukul kalau tak solat ketika berumur 10 tahun. Okey. Jadi lepas ni kalau mak pukul, jangan marah. Sebab yang suruh pukul siapa? Allah yang suruh pukul. Sebab apa Allah suruh pukul? Allah jahat ke? Bukan. Sebab Allah tak nak nanti bila kamu dah balik, kamu tak biasa dengan solat. Dah balik tak solat, dosa tak? Jadi Allah suruh perbuatan tu, Allah sayang ke tak sayang? Sayang. Jadi kalau mak perbuatan sayang ke tak sayang? Sayang. Maksudnya mak perbuatan tu supaya kamu semua nanti jadi baik. Alhamdulillah. Apa syarat solat? Syarat sah solat. Jadi kita kata pertama, jadi solat jadi sah, pertama Islam. Okey, betul tu. Yang kedua, berakal. Jadi kalau orang tu gila, dia tak wajib solat. Kemudian yang ketiga, baligh, tadi sebut tadilah. Yang keempat, suci daripada hadas. Betul. Siapa nama ni? Faisal. Bagus Faisal. Suci daripada hadas apa? Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau dia hadas besar, ada hadas kecil, dia tak sah solat. Sekarang Ustaz nak tanya, dah belajar dah hadas besar, hadas kecil. Nak tanya tudung biru tu, hijau biru-biru ni, hadas besar tu apa? Apa dia? Bila wanita keluar haid, bagus, tu panggil hadas besar. Orang lelaki pula bila hadas besar? Hafiz, bila orang lelaki hadas besar? Dia keluar air mani. Ahsantum barakallahu fiik. Dan satu lagi, bila hadas besar? Bersetubuh, berlakunya persetubuhan. Okey, berlakunya persetubuhan maksudnya dah berhadas besar, berjunub, maka ni tak boleh solat, kena mandi wajib. Hadas kecil pula apa? Hadas kecil tu yang perkara yang menyebabkan kita wajib ambil wuduk. Itu kita kata hadas kecil. Contoh, baju coklat, buang air apa? Ingat buang air tu ni. Buang air besar tu, buang air kecil. Ada lagi yang rambut pang ni, apa dia? Jangan kena najis ya. Ya ke? Okey, saya tanya soalan. Kita terpegang tai, ingatkan kuih tu terpegang, ada najis kat tangan, kita dah hadas ke? Saya tanya soalan. Saya tanya soalan kat adik-adik sekalian. Adakah bila kita terpegang najis, terpegang macam ni, adakah itu namanya kita berada dalam hadas kecil? Ni mungkin ibu boleh jawab. Tidaklah. Tak, basuh je. Hadas ni ialah perkara yang menyebabkan kita kena ambil wuduk. Kalau kita pegang najis, tak dinamakan kita dalam keadaan berhadas. Faham tak? Kalau kita pegang, katakan kita dah ambil wuduk, adik sekalian, dah ambil wuduk, kita terpegang najis, kena ambil air semayang sekali lagi tak? Basuh je. Air semayang tak ada lagi tak? Ada. Itu kena faham. Ramai orang ingat, kena terpegang. Ada pula setengah tu, masa ustaz kecil lagi, ustaz ada tempat cik tu kata, jangan korek telinga batal air semayang. Mana ada korek telinga batal air semayang? Ada setengah pula, jangan korek hidung batal air semayang. Korek hidung batal air semayang tak? Confirm? Dia tak ada air semayang. Dia batal air semayang tadi macam keluarnya najis daripada kubul ataupun dubur,
air kencing dan tahi dan seterusnya. Kita kata pegang wanita, pegang apa lagi? Pegang wanita yang bukan mahram lagi. Pegang, buka aurat. Buka aurat tak batal. Buka aurat tak batal. Apa lagi? Pegang kemaluan tanpa berlapik lagi. Makan daging unta. Bagus Afiq, ingat makan daging unta. Seterusnya apa lagi syarat sah solat? Masuknya waktu solat. Jadi siapa solat di luar solat, solatnya tak sah. Okey? Solatnya tak sah. Yang keenam, tutup aurat. Menutup aurat. Sitrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat dengan tidak menampakkan, membentukkan kulit, menampakkan warna kulit. Satu syarat dia. Syarat menutup aurat ni ialah dia tidak menampakkan bentuk, nombor satu. Yang kedua, tidak menampakkan warna kulit. Jadi orang lelaki aurat di mana? Pusat sehingga ke lutut. Ma baina surrati war rukbah. Tapi afdal lah orang ni, orang lelaki dengar ni. Dengar ni orang lelaki terutamanya. Walaupun kita kata aurat kita pusat hingga ke lutut, tapi bila kita salat, kita kena tutup something atas bawah. Kita kena tutup juga bahagian atas ni. Bisa tengok tak, kadang-kadang orang solat dia malas, dia ambil kain tu diikat tinggi-tinggi atas perut. Nak tengok tak? Orang sekarang dah tak buat dah, Alhamdulillah. Kalau dulu dia tak nak kumutkan baju office dia, pagi-pagi subuh tu, lepas dia mandi, dia ambil kain melekat, diikat tinggi sampai ke dada, diikat. Lepas tu dia sembahyang, Allahu Akbar. Dia tak pakai baju pun sembahyang. Yang ni hukumnya makruh mengikut mazhab Syafi'i. Tidak sah mengikut Hanbali. Dia kata makruh, bahkan haram mengikut mazhab Hanbali, kata haram. Betul. Kalau pergi Mekah kadang-kadang dia tak faham, dia pakai kain ihram tu kan, dia buka sebelah kanan tu masa tawaf tu. Lepas tu dia solat sunat tawaf 2 rakaat. Orang Arab, Pak Arab tarik baju, dia kata haram, dia tutup. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi larang solat daripada laisa ala atiqaihi syai'. Nabi larang daripada kamu solat dalam keadaan dalam atas bahu kamu ni tidak ada apa-apa, kosong, bogel macam tu je. Jadi kita kata solat afdal tutup. Jadi kita pakai baju t-shirt lah, t-shirt ke shirt ke apa. Jangan solat pakai kain melekat. Kita kata dah syarat dah tutup, ustaz yang lutut dah ustaz. Ataupun dah ambil tawal tu lepas semayang tu, dia ikat tawal besar-besar tinggi-tinggi sampai subuh dalam keadaan macam tu. Itu kita kata makruh. Kenapa sebab makruh? Sebab makruh? Ambil sebab tak, atas bahu dia tidak ada pakaian, Nabi kata. Okey? Wal mar'ah, dia kata, dan wanita pula kulluha aurah. Wanita ni semua aurat badannya. Wanita ni semua badannya aurat kecuali muka wa kaffaih, dan tangan dia, kaf. Muka dan tangan. Kecuali kata penulis kitab ni, bagi siapa yang berpegang bahawa kita kena pakai niqab, maka kalau dia terpaksa bersolat di hadapan yang bukan mahram dia, dan dia berpegang kepada kena pakai niqab, maka dia solat juga dengan pakai niqab. Pakai purdah lah maksudnya. Faham tak? Okey. Kemudian kita kata dah tutup aurat dah, Alhamdulillah. Masuk waktu dah tutup aurat, dah tak ada apa, dah ambil wuduk semua selesai, dah masuk waktu salat, dia kena menjauhi najis. Maksudnya tempat sembahyang dia, pakaiannya dan badannya kena bersih daripada najis. Afiq, yang main Afiq. Istinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Maka dia menjauhi najis daripada badannya, pakaiannya, dan juga tempat salat dia, iaitu tempat salat dia. Faham tak?
Lepas tu Nabi SAW dia kena kata apa? Tanazzahu anil baul, bersih-bersihlah kamu daripada air kencing. Sesungguhnya kebanyakan orang yang diazab dalam kubur adalah kerana air kencing. Kenapa? Kenapa adik-adik sekalian? Terkena dia punya suar lah. Maksudnya dia tak basuh bersih. Bila tak basuh bersih, pakaian dia terkena najis. Bila pakaian dia kena najis, dia solat dalam keadaan solat pakaian dia ada najis. Lalu dia tak, solatnya tak sah. Dia tak sah, dia berdosa tak? Berdosa lah. Itu jawapan dia. Okay. Kemudian bila dah pakaian dah bersih apa semua, masuk waktu, apa lagi dia kena buat? Dia kena menghadap kiblat. Solat tidak sah melainkan dengan menghadap ke kiblat. Okey, dia kata idza qumta as-salah fasbighul wudu' thumma istaqbala al-qiblah. Bila kamu berdirikan solat, maka hadap, sempurnakan wudu' kemudian menghadap ke kiblat. Okey, soalan. Kalau tak tahu kiblat macam mana? Kompas tak ada, matahari tak nampak, orang lain tak ada, handphone pun tak ada, habis bateri. Semayang mana-mana. Semayang ala arah okey, semayang ala arah di mana dia rasa paling dekat. Ni jangan tak solat. Siapa tak solat semalam? Tak tahu kiblat ustaz. Bukan. Itu bukan alasan tak solat. Maka katakanlah kita pergi satu tempat, semua tak ada, handphone tak ada, apa semua. Okey, semua benda tak ada, semua panduan-panduan tak ada. Dalam kapal terbang. Kalau kapal terbang tanya, naik pula kapal terbang KLM, orang kafe apa semua dalam tu, tak tanya kiblat, tak tahu. Dia dalam kapal terbang ni isu lain. Sebab kapal terbang ni dia benda yang bergerak. Kita kata dalam tempat yang tak bergerak dulu. Kapal terbang kita cerita kejap lagi. Kita kata tempat yang awam, tempat yang tak tahu kiblat, maka kita bersungguh-sungguh lah buat keputusan, berijtihad bersungguh-sungguh mana kiblat, kemudian kita menghadaplah padanya. Walaupun besok pagi matahari dah terbit kan, kita sedar bahawa sebenarnya kita salah kiblat sebenarnya. Perlu tak diulang solat? Tak perlu ulang solat. Alhamdulillah, Islam ni. Tapi katakanlah lepas habis solat tu, ada orang boleh tahu, waktu tak keluar lagi, tak keluar waktu isyak lagi, solat kamu tadi salah kiblat lah. Perlu tak ulang? Perlu ulang, sebab dia masih lagi dalam waktu solat dia. Faham tak? Faham? Okey. Tetapi sebenarnya, katakanlah kita pergi masuk dalam bilik, kawan kita datang rumah kita, kawan kita lupa, tak tahu kiblat. Tiba-tiba dia salat, rupanya kiblat dia salah. Apa nak buat? Apa nak buat? Solat balik. Ya dah. Tadi macam betul jawapan dia. Apa dia? Adik ni bagus, dia mahu belajar kan? Okay? Dia sunnahnya. Maksudnya kalau kita datang masuk bilik rumah kita, tiba-tiba orang tu dia solat dalam keadaan kiblatnya salah, jangan kata, berhenti. Salah kiblat. Bukan macam tu. Kita buat apa? Kita pusingkan badan dia, kita betulkan kiblat dia. Okay? Contohnya adik suruh berdiri, konon-konon nak solat lah, okay? Tapi kalau ada sembahyang salah kiblat kan, dia kata macam ni, menghadap sini, katakanlah kiblat sebenarnya kat sana. Kita, jadi kiblat salah ni ya, macam ni kiblat yang sebenarnya. Jangan pula jawab, ya ke ustaz? Jangan macam tu. Ustaz jangan jawab, oh ya, terima kasih ustaz. Tak. Betul salah ya. Kalau menghadap sini, kita cakap dia elokkan dia. Kalau dia jenis tak belajar juga, kita beritahu, jangan batalkan solat ya, kiblat sini sebenarnya. Kalau dia belajar, kita betulkan je lah, tak ada masalah. Kadang-kadang orang belajar ni, apa macam sentuh ni tu? Betul tak? Apa macam tu? Dia pun batalkan. Saya pernah berlaku sekali kat masjid macam tu, kat masjid satu kat tempat tu, saya cuba betulkan dia. Apa pegang-pegang ni? Dia marah kita pula, apa pegang-pegang ni? La haula wala quwwata illa billah. Tu bergerak. Yes. Tak yang batalkan solat. Betul kan solat, betul. Okey. Dalil dia apa? Dalil dia kisah Nabi di Masjid Quba tu lah, Masjid Qiblatain tu lah.
Dan semua apa pergi umrah tengok masjid kiblatan, perubahan kiblat tu kan. Para sahabat sebenarnya riwayat kata sembahyang asar, dengan satu riwayat solat lain. Jadi bila datangnya pengumuman dia kata kiblat sudah bertukar, kiblat telah bertukar, maka para sahabat terus tukar masa tengah solat tu, dia tukar kiblat. Jadi itu kita kata dalil boleh kata ditukar kiblat masa tengah solat. Bahkan masa tu para sahabat sebenarnya jemaah lagi boleh tukar, ramai-ramai tu tukar. Jadi kita tukarlah kiblat terus. Okey, selesai tak masalah tadi? Okey, pertama selesai masalah kiblat tak tahu. Yang kedua selesai masalah kiblat tersalah. Yang ketiga masalah kiblat dalam kenderaan pula, dalam kapal terbang ataupun kereta api. Macam mana? Solat je lah sebab kita dalam kereta api ataupun dalam kapal terbang. Sebahagian ulama' kata kita kena menghadap ke kiblat yang betul dulu. Dan baru kita menghadap tempat duduk kita. Apa pun kita kata pendapat yang lebih praktikal, kita tu menghadap saja pada mana kita keadaan kita, sebab kapal terbang tu sentiasa bergerak. Kalau boleh kita solat menghadap ke kiblat dulu, kita buat macam tu dulu. Macam dalam kapal terbang kita naik Saudi Air kan, dia beritahu kiblat, ada skrin kat situ. Kita main kat situ. Walaupun lepas tu dia bergerak, tak ada masalah. Tak payah bergerak, jangan pula macam mana tu? Nak macam tu pula Jadi kita mula masa takbir tu Allah, masa katalah dia punya skrin kata kiblat tu ke situ. Jadi kita pusing macam ni, kita Allahu Akbar. Lepas tu macam mana dia pusing, macam mana pun solat tu jalan, sah juga. Kalau katalah nak pergi tempat tu tak boleh, nanti duduk sekarang kapal terbang tengah apa dia panggil? Ustaz pun tak tahu apa nama istilah dia apa. Tak kisahlah apa-apa. Turbulence apa? Turbulence lah. Turbulence lain ke? Turbulence air pocket. Air pocket. Pocket udara. Okey. Jadi bila bergerak tu, bila kita nak pergi pun tak kasi. Maka kita solat dalam keadaan duduk tu Allahu Akbar, solat duduk. Balik ke tempat yang semula tu perlu ulang balik. Tidak perlu ulang balik bila dah sampai. Tidak ada istilah solat hormat waktu. Tak ada dalam kitab fiqh maupun tidak dalam sunnah Nabi SAW. Solat hormat waktu ni solat mazhab Melayu. Tak payah ulang. Tak apa, kita duduk tempat kita macam tu je, solat dia. Okay? Solat duduk ni macam mana? Iaitu Nabi jadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Kan kita kata Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Dalam rukuk tu kita lebihkan. Tak semesti kita letak bantal. Dan setengah mazhab pula kena letak bantal sebab kita boleh sujud atas bantal tu. Tidak semestinya. Okey? Macam nak ambil wuduk pula time tu? Soalan timbul, macam nak ambil wuduk time tu? Kita bangun tidur tengok subuh dah masuk, subuh dah nak habis dah. Dan kapal terbang subuh boleh habis cepat. Dan nak buat macam mana? Satu lagi isu, kalau kapal terbang macam nak tahu waktu solat? Nak ikut waktu mana ni? Waktu ni tempat kita ada lah. Katakanlah kita jangka pada waktu tu dah sampai Pakistan. Pakistan dah masuk waktu subuh. Main je nak waktu subuh. Apa dia? Kalau kau tu boleh nampak langit terang, kadang-kadang tak nampak. Okey. Katakanlah kita nak macam orang pergi umrah kan, pergi haji. Bila balik haji, bila balik umrah, flight dia daripada Malaysia biasa pukul 9 malam, 10 malam, betul tak? Dia balik biasanya sampai subuh tu biasanya orang biasa kantoi. Biasa tersilap. Dan sekali tu saya solat kata, "Cik, subuh dah masuk." "Tak apa, saya qada je." Mana boleh macam tu? Qada ni bukan boleh main pilih-pilih, saya nak qada. "Tak apa, saya qada nanti," kata. Tak boleh. Maka kamu sengaja meninggalkan solat pada waktunya. Kita kena solat juga pada waktu tersebut. Macam mana keadaan yang kita ada pada waktu tu, kita kena solat. Jadi kalau katakanlah kita lalu ke Pakistan 3.30, kata Pakistan 3.30 dah masuk subuh belum? Pakistan dah masuk subuh, kita solat 3.30.
Contohnya lah, ha? Macam baru-baru Safi yang terakhir 4.30 Pakistan dah masuk waktu subuh. Jadi kita kata 4.30 dah, tengok jam dah 4.30 waktu kita kata waktu local time lah. Subuh dah masuk. Fine, subuh kat situ. Sebab tu kita sekarang zaman moden, lagi senang kita nak salat sebenarnya. Kita boleh rancang subuh waktu bila. Kata ada semayang dekat tempat dalam kapal terbang yang bergerak 24 jam apa semua, lagi mudah kita salat sebab dalam kapal terbang tu dah bagi tahu local time. Kita tengok saja local time. Katakanlah sampai dekat Amerika, kita berada di atas langit, katakanlah Washington contohnya. Kita kata Washington subuh berapa, asar berapa, maghrib berapa. Cek kat situ, kita salat lah bila masuk waktunya. Dan yang terakhir sekali, yang ke-9, an-niyah dan niat. Okey, siapa solat tak niat tak betul maka tak sah. Jadi kita kata tadi syarat sah solat ada 9 dekat sini. Yang pertama tadi kita kata Islam. Yang kedua baligh, berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima masuk waktu. Yang keenam tutup aurat. Yang ketujuh menghadap kiblat. Yang ke-8 tak ada najis pada pakaian, tempat dan juga badan. Yang ke-9 ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau wuduk kita boleh minta air, maka wajib kita kena dapatkan air juga. Kita bincang kan, Ustaz dia tunjuk kadang macam mana mengambil air dalam bekas yang sedikit kecil. Jadi kalau kita boleh cakap kat pramugari tu, dia kata tolong berikan saya satu bekas air, maka dia membawakan satu bekas air yang dalam kap tu kan. Kita ambil wuduk dalam kap, ambil tangan semua macam biasa. Dan kita belajar juga boleh sapu atas. Boleh sapu atas stokin. Dengan syarat stokin tu bersih lagi. Yes, dan syarat kita masa pakai stokin tu dah ambil wuduk. Yang ketiga, stokin tu mesti stokin tu bersih dan menutup mahal tempat kita kena berwuduk tadi. Maksudnya stokin tu mesti tutup sampai atas buku lali. Syarat seterusnya, stokin tadi tidak boleh nipis. Hendaklah stokin yang tebal, iaitu kalau kita sapu air atas dia, dia tak terkena dekat bawah kulit kita. Faham tak? Kadang-kadang wanita pakai stokin nipis tu, itu kita jadi. Dia kena pakai stokin yang tebal. Jadi bila kita dah ambil wuduk, kita pakai stokin yang tebal, kita dah batal air sembahyang, maka kita bila kita basuh muka, basuh tangan, basuh apa semua sekepala, maka kita boleh sapu saja di atas stokin. Itu Ustaz Adi tunjuk ke? Ada kan? Alhamdulillah. Dia sapu atas, basahkan tangan, sapu saja di atas stokin. Dia tak payah buka stokin dah. Alhamdulillah. Tak payah nak basah-basah kaki. Sebab kalau kita buka, Awal fadal. Salam ya. Tak minta cium tangan. Maka kita kata tak perlu kita basuh kaki. Nampak tak? Jangan basuh kaki atas tu macam ni. Bila kita dah dimudahkan, kita sapu saja atas stokin. Bahkan untuk wanita, sebagian ulama merusahkan juga sapu atas tudung saja sebahagian. Kalau susah untuk dia membuka, kalau terpaksa dia buka aurat apa semua di hadapan orang ramai, boleh saja sapu di atas tudung. Okey. Lengan tak boleh. Sapu di atas baju tak boleh. Kepala dikiaskan dengan Nabi SAW pakai serban. Nabi sapu atas serban Nabi, dan juga stokin tadi. Tak payah terus tinggal, sapu saja atas. Okey. Yes. Nah. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Mak tadi terpaksa, itu terpaksa. Okey, besar macam sedang. Sebab tu kalau orang pergi umrah, kadang-kadang saya selalu nasihatkan kalau boleh bawa spray, bawa lah spray tu. Kita
Senang kan, di dalam masjid tu, Masjid Nabawi apa semua tu, nak pergi ambil wuduk susah. Ambil spray, sapu, habis terhabis. Kelas. Kalau ada gelas Zam-Zam tu lagi bagus. Lagi mudah, tak bawa spray, tak apa, bawa gelas Zam-Zam tu. Ada air Zam-Zam tu, dia cawan-cawan Zam-Zam dekat ni, boleh juga. InsyaAllah mudah sebenarnya Islam ni. Apatah lagi zaman sekarang banyak teknologi, mudah insyaAllah. Tutup aurat tadi kita saja bincang tutup aurat tadi. Katakanlah adik semua pakai kain, tiba kat masjid tu ada kipas kuat, kena kat kita, terangkat dia pergi sana, tutup balik. Dia angkat terbuka, tutup balik. Nampak kita punya peha kita ke ataupun lutut kita. Macam mana nak buat? Batal tak solat? Tak. Tak tahu tak. Tak tahu. Macam mana? Batal tak? Okey. Kalau fatwa ulama' dia kata kalau sekejap saja, sekejap je, tak batal solat. Tapi kalau terangkat, kita cepat-cepat betulkan, tak juga batal. Jadi kalau terangkat dah nampak, kita kata solatnya batal. Solatnya batal. Faham eh? Masalah yang keempat ialah rukun solat. Sempat tak rukun solat ni? Habis pukul berapa? 11.30 kan? 11.30. Kita rehat kejap lah, bagi 2 minit rehat. Allah. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Buka muka 11 anak-anak sekalian, perempuan sekalian. Masalah keempat ialah rukun-rukun salat. Kalau kita tengok Ustaz 11, dia kata rukun-rukun salat. Apa maksud rukun? Rukun itu apa yang terbentuk darinya ibadah. Tidak akan sah sesuatu ibadah melainkan dengan rukun tadi. Jadi kalau salat tak buat rukun, salat tu tak sah. Rukun salat ada 14 menurut penulis kitab ni. Yang kita belajar 13. Sebab apa? Nanti kita akan tengok ada benda yang dimasukkan dalam ni yang agak lain sikit yang masa kita biasa belajar. Tapi apa pun dia lebih dari satu. Masa kita 13, dia 14. Sama je, lebih kurang. Yang pertama dia kata kat sini apa? Dalam buku dia kata apa? Macam Nombor satu. Berdiri di dalam yang fardu ke atas yang mampu tegak lurus kerana firman-Nya Ta'ala, dan berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan diam. Nampak dia kata apa? Di dalam fardu, berdiri di atas solat fardu. Masa solat fardu berdiri tu wajib. Nanti kita akan tengok dalam solat sunat berdiri tak wajib. Berdiri sunnah. Tapi kalau solat fardu, solat 5 waktu, solat Jumaat dan solat lainnya, berdiri tu satu kefarduan. Faham tak? Siapa tak berdiri, solatnya tak sah. Ayat Quran tu dalam buku dia kata apa? Dan berdirilah kamu. Allah Ta'ala suruh berdiri. Serta sabda baginda kepada Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka solatlah keadaan duduk. Kalau tak mampu juga, solatlah di tepi badan ala jam, berbaring. Jika dia meninggalkan berdiri di dalam solat yang fardu kerana keuzuran, kerana sebab uzur seperti sakit, takut dan selainnya, maka dia dibenarkan untuk itu. Boleh tak? Kalau sakit dan uzur, takut ke apa masalah? Macam takut, dia menyuruk dalam bawah meja. Kalau keluar, kena tembak dengan Israel contohnya, dia menyuruk bawah meja. Jadi waktu solat dah masuk, dia tak nak keluar dah jam-jam dah ni. Dia solat dalam keadaan duduk, takut-takutan lah tu. Wuduk macam mana dia boleh buat? Kalau boleh tayamum je. Ambil debu bawah meja tu, bawah apa semua yang boleh ditayamumkan. Bahkan contohnya macam dalam kereta ni, sahabat saya cerita masa dia pergi ekspedisi dakwah dalam satu hutan.
Dia kereta, dia parking. Bila parking, dengar harimau keluar. Harimau keluar, semua masuk dalam kereta, tutup kereta, tutup tingkap, takut. Jadi dia nak solat, dia solat dalam kereta. Tayamum, ambil yang debu dalam kereta, tepuk atas tu je. Boleh tu. Dalam keadaan darurat. Faham tak? Maka dalam sini kata solat dalam keadaan duduk ketika dalam keadaan bahaya ataupun dalam keadaan sakit, maka dibenarkan untuk itu. Ada pun manakala solat nafilah, solat sunat pula. Tengok tu, solat nafilah tu solat sunat. Sesungguhnya berdiri dalamnya adalah sunat dan bukan rukun. Jadi adik sambil-sambil duduk ni nak sembahyang sunat boleh ni. Tapi menghadap kiblat lah. Ya? Boleh, bukanlah rukun, tetapi solat yang berdiri di dalamnya adalah lebih afdal. Nabi kata solat yang berdiri, solat yang duduk, pahala dia separuh solat orang yang berdiri. Jadi katakanlah nak pergi solat tarawih, malas sangatlah nak pergi solat tarawih, mak paksa pergi juga, nak solat duduk lah. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh, solat sunat boleh. Tarawih sunat. Okey. Tapi jangan pula ramai-ramai duduk belakang. Pakat-pakat kan, kita semua duduk lah ni. Dengan geng-geng ni, fontri-fontri mana, kita solat duduk semua. Okey. Tak boleh. Dan kita kata solat berdiri. Kalau solat sunat seorang-seorang lah. Kalau solat jemaah kita berdiri lah. Kalau solat jemaah kita berdiri, kecuali kalau tak lalat, tak mampu. Kedua, takbiratul ihram pada permulaannya, iaitu kata-kata Allahu Akbar. Dia kata mesti mengucapkan dengan kata. Banyak orang dia takbir, dia tak sebut perkataan Allahu Akbar. Sah tak solat dia? Tak. Dia muka dah khusyuk dah, mulut tak keluar. Tak boleh. Dia kena sebut Allahu Akbar keluar. Dan cara sebut pula kena betul. Jangan pula Allahu Akbar dipanjangkan Allah, nanti berubah makna. Kalau dipanjangkan Allah, maksud adakah Allah? Jadi soalan pula. Kita nak buat statement Allah tu maha besar, kita panjangkan Allahu Akbar, jadi adakah Allah tu maha besar? Bahaya tu. Kalau azan pun kena betul. Tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tak panjang. Allah tu dia panjang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan Allahu Akbar, akan berubah makna. Okey, ini satu. Takbiratul ihram mesti disebut dengan mulut, mesti keluar suara. Tahap mana mesti telinga kita dengar lah. Jangan terlalu kuat pula bagi wanita Allahu Akbar. Kita bagi kita nak Allahu Akbar. Kalau imam kena kuat lah. Dia punya minimum dia, telinga kita dengar. Minimum dia Allahu Akbar. Faham tak? Kesalahan juga orang biasa buat, ditakbir ketika dia belum betul-betul berdiri. Contohnya, dia datang masjid lewat. Nanti kalau siapa yang dalam grup lelaki tu, saya dah beritahu dah. Dia dah datang lewat, nak masuk saf kan, dia pun kejar. Memang tu dah rokok. Kita nak dapatkan rokok tadi supaya tak terlepas rakaat. Maka ketika tengah rokok tadi, Allahu Akbar. Faham tak? Dia nak kejar, imam tengah dah rokok, dia mau kejar masuk saf dia, Allahu Akbar. Faham tak? Dia Allah macam mana? Masa berdiri ke? Masa tengah macam ni, dia Allahu Akbar. Masa dia macam ni, Allahu Akbar. Sah tak? Tak sah. Dia kena berdiri Allahu Akbar, kemudian baru dia rukuk. Bukannya masa tengah nak Allahu Akbar, nak kejar tu, nak kejar, tak nak hilang rakaat tu, dia mulai tak dapat lah. So tak dapat lah. Syarat dia mesti sempat bertamakninah bersama dengan imam. Kalau baru sampai nak letak kali, imam dah angkat, tak sempat.
Faham tak? Tapi kalau kita sempat, sebagai ulama kitab dia kata boleh sempat sebut satu subhanallah. Kita kata syarat tu bukanlah syarat daripada hadis Nabi, tapi kita kata sempat bertamakninah lah, kita kata bersama dengan imam, maka dah dapat dah rakaat. Kalau tak sempat, tak dapat. Okey, seterusnya rukun ketiga, baca Al-Fatihah dengan teratur. Kita baca Fatihah kena betul. Okey. Dan kalau tak baca Fatihah dengan betul, tak sah. Macam mana pula baca Fatihah ketika jadi makmum? Wajib tak baca? Kita tu wajib baca Fatihah. Sama ada solat yang kuat ataupun solat yang diam. Maksud solat diam ni apa? Zuhur, Asar, kita kata makmum wajib membaca juga Al-Fatihah. Wajib baca Fatihah. Ada pun solat yang kuat, tetap juga pendapat kita, pendapat yang majoriti jumhur, kita kata bacalah, baca juga. Contohnya bila imam baca waladhdallin amin, maka kita baca lepas tu Fatihah. Untuk khuruj anil khilaf lah. Terutama sekali mazhab Syafi'i, mazhab kita wajib baca ni. Ada pun ada pendapat-pendapat yang lain juga yang kata tak wajib baca ketika imam baca dengan kuat pada rakaat pertama dan kedua. Itu pendapat yang lain, tapi kita pendapat yang kita pakai, yang terpakai di Malaysia dan juga dirajihkan oleh banyak ulama, kita kata kena baca jugalah Al-Fatihah. Okey. Nak maklumat lebih, kita kena masuk kelas lain lah, masuk kitabus solah, bincang lebih dalam mana yang boleh tak boleh. Tapi kita kata dalam sini kita buat, kita declare bahawa kena wajib baca juga, walaupun imam baca Fatihah dah. Waladhdallin amin, kita kata kita baca juga Al-Fatihah lepas tu. Ada dalil tak? Ada dalil daripada Nabi SAW. Dia kata janganlah kamu baca melainkan Al-Fatihah. Bila aku baca, janganlah kamu baca Quran, jangan kamu ikut aku baca Quran melainkan, dia kata illa Al-Fatihah, melainkan Al-Fatihah. Nabi kata siapa tak baca Fatihah, maka solat dia khidaj, solatnya tak ada solat, tak ada solat. Sebab itulah sebagai ulama kata bila nak baca Fatihah ni, ulama bincang lah. Kalau Imam Al-Bukhari dia kata baca antara solat, antara baris tu, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Setengah ulama kata macam tu. Setengah ulama kata baca lepas. Masa kita mazhab Syafi'i baca lepas waladhdallin amin, baca alhamdulillah, baca. Walaupun membaca surah, baca juga Fatihah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini boleh lah. Nampak, dikecualikan dari orang demikian orang yang masbuk. Tapi baca Fatihah ni orang masbuk dikecualikan lah. Okey, masbuk ni apa? Yang masuk lambat tadi lah. Kan tadi imam dah rukuk, dia rukuk, dia baca Fatihah tak? Tapi dapat tak rakaat tu? Dapat. Itu kita masbuk tadi. Nampak tak? Dia masuk tu, dia sempat baca setengah aja Fatihah. Berhenti dah setengah. Yes. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam tu untuk diikuti. Maka imam tu kalau kadang dia baca Fatihah cepat, kita tak sempat baca Fatihah kita, maka di rukuk, kita rukuk tak? Rukuk. Walaupun ada setengah orang kata baca Fatihah juga, biarlah walaupun terlepas 2-3 rukun, kita kata itu khilaf hadis. Masbuk sama, kita ikut juga. Ikut juga imam. Faham tak? Adik semua tak sempat ambil baca Fatihah, adik semua baca lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam baca cepat pula. Kemudian imam rukuk. Adik nak ikut rukuk ke macam mana? Habiskan? Habiskan rukuk. Rukuk. Tukar ayat soalan dia dah habiskan. Kita kata ikut saja imam. Kalau boleh habisnya sikit lagi tak ada masalah. Kalau tinggal ghairil maghdubi je, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, habislah sikit cepat. Tapi kalau jauh lagi, kita ikut imam rukuk. Nabi kata apa? Innama ju'ilal imam yu'tamma bi idza raka'a farka'u. Bila dia rukuk, maka rukuklah kamu. Bila sujud, maka sujudlah kamu. Okey, faham? Baca Fatihah dengan teratur. Afdal baca Fatihah ni ialah kita baca ayat dan ayat demi ayat. Jangan baca terus je, walaupun sah solat tu.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sah tak? Sah juga. Tapi kita kata khilaf afdal. Nabi baca ayat satu ayat kerana pada hadis Nabi SAW padanya pada setiap ayat tu Allah Ta'ala jawab. Dia kata alhamdulillah rabbil alamin hamidani abdi. Kata segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata hamba-Ku puji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala jawab la asna alayya abdi, hamba-Ku puji aku lagi. Ada hadis yang panjang tu kita akan bincang pada bab ni insya-Allah. Seterusnya rukuk pada setiap rakaat. Rukuk wajiblah, rukun. Tak rukuk tak sah. Maka rukuk ni perlulah dibuat dengan betul. Okey. Yang ke-5 dan 6, bangkit dari rukuk dan lurus darinya berdiri. Maka berdiri lurus. Yang ke-7, sujud. Cuma dalil dalam Quran ni, nampak tu. Bersujudlah. Sujud ni mesti pada 7 anggota. Sujud mesti atas 7 anggota. Kita bincang hari Jumaat lepas bagi yang pelajar lelaki. 7 anggota tu apa? 7 anggota mesti kena tanah. Apa ni 7? Hidung, dahi satu geng. Bukan hidung saja ataupun dahi saja. Jadi salahlah orang yang dia sujud kemudian dahi je kena tapi hidung tak kena. Ataupun hidung ni tinggi, hidung kena, dahi tak kena. Hidung kemek confirm kena. Kita orang sujud kan, kita orang sujud kepala je kan. Kalau kita fikir gambar tu, kepala je sujud ni dia. Ni hidung dia, mata dia. Ni tak sah. Ataupun hidung ataupun ni saja tak kena, tak sah juga. Dia mesti dua-dua kena. Apa jadi tak kisahlah. Mesti dua-dua sekali. Dahi dan hidung. Cantik tak lukisan? Okey. Dahi dan hidung mesti dua-dua mesti kena tekan sikit. Lagi dua tapak tangan, dua lutut bagus, dua kaki, dan nak ditekan kaki tu menghadap ke jari tu ke kiblat. Dan afdalnya kita rapatkan. Faham? Kita dah buat dah hari Jumaat lepas untuk orang lelaki. Kemudian hendaklah kita buat benda tu. Sujud, rukuk, sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, kemudian duduk. Semua ni mesti dengan dalam keadaan Pamaninah maksudnya apa? Berhenti sebentar. Maksudnya dalam keadaan tenang, relax betul-betul. Jangan angkat, turun balik. Angkat, turun balik. Tak, mesti dia sekejap. Kalau kita ikut sunnah Nabi, kita baca doa Nabi tu, pasti kita pamaninah. Faham tak? Ya? Tadi kalau kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, confirm kita tamakninah. Jadi kalau kita tak baca tu, itu yang jadi tak tamakninah tu. Termasuk dah. Tamakninah tu termasuk dalam semasa. Jangan pula kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi tu kita diam sekejap. Masa diam tu tamakninah bukan. Maksudnya masa baca tu masa kita dah menenangkan. Tamakninah maksudnya kita dah tetap tempat tu. Tapi kalau masa baca dia tak tamakninah lah, dia gerak-gerak apa semua, belum lagi. Walaupun dia baca garu tak salah. Ya, kalau garu baru lah. Garu baca garu tu tak boleh lah. Garu mana yang perlu lah. Jangan angkat garu tu tak boleh. Jangan garu robot tu garu robot. Ini namanya garu robot. Sebab tak nak 3 kali bergerak tu betul-betul jadi dia buat gerak. Macam dia gagal pula. Tak ada maksudnya. Maksudnya apa? Betul yang Syafi'i ni 3 kali bergerak tu. Tapi 3 kali bergerak dalam perkara yang tak manfaat tu je lah kita kata. Perkara yang manfaat garu, tidak mengganggu kita punya khusyuk salat, maka kita gerak sajalah, garu lah. Boleh lah macam ni. Ya, ni bukan kata sekali, 2 kali, 3 kali. Yang sebelah lah, sekali, 2 kali. Boleh. Boleh.
Banyak jari macam ni boleh. Bangun nak garu macam ni boleh. Sikit. Okey, faham tak? Maksudnya kalau kata kita gatal sangat kat telinga ni lah, tengah main, ganggu betul, kita gerak, garu lah sini. Solat lah. Garu belakang telinga, boleh. Solat. Kan masa belajar dulu dia kena jangan 3 kali berturut. Maka dia pun gerak sikit. Tu garu satu jari lah tu, mana puas garu satu jari. Ya. Lepas tu sekali. Tak sempat nak garu, imam dah rukuk dah. Kita kata macam mana? Buat je biasa lah, garu. Nanti kita tak nak. Kita akan belajar bahawa pergerakan dalam solat ni ada pergerakan wajib, ada pergerakan harus, ada pergerakan sunat, ada pergerakan yang makruh, ada pergerakan yang haram. Ada. Masa setengah dawam kita ni bila nak betulkan saf tu, itu betul nak bergerak, takut bergerak 3 kali. Itu kerana sebenarnya pergerakan yang wajib dia gerak. Allah, dah setengah dah. Okey, 11 tasyahud akhir, tahiyat akhir. 12 tu maksud baca tahiyat akhir. Mesti baca rukun. Kemudian duduk tahiyat akhir, kena duduk dalam tahiyat akhir. Kemudian mengucapkan salam. Ada tu lagi ni. Ucapan salam ni mesti keluar ucapan salam. Jangan disalam muka je salam, mulut tak salam. Itu satu. Tak sah. Dia kena sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti keluar perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tak ada R&R ketika salam. Tengok R&R tak? Maksudnya ada rehat dan rawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. Nah ni kata R&R lah ni. Dia rehat sekejap. Assalamualaikum. Yang kedua, yang ketiga, salam tu je bukan macam ni. Salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bukan sunnah, ni mazhab Melayu. Ada tunduk-tunduk pula macam ni. Bukan. Bagi je kita tahiyat akhir innaka hamidum majid, baca doa kemudian Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, doa yang 4 tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang boleh nampak pipi. Lebih kembungnya saya ni bisa nampak lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Jangan ada tertunduk-tunduk macam ni apa semua. Bukan ini juga bukan sunnah Nabi SAW. Itu dia adat. Dan juga tak disalam muka lepas tu. Ada pula tu. Mana datang ni? Salam. Tak ada salam muka. Salam muka bukan daripada sunnah Nabi SAW lepas solat. Itu sunnah Melayu. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya kata stop kat sini. InsyaAllah kemudian baca Ustaz salam, kemudian 14 tertib lah. Kena tertib ikut urutannya. Jadi ni rukun. Siapa tak buat tak sah solat. InsyaAllah besok Ustaz Ali akan bawa pula wajibatus salah, perkara yang wajib ketika salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.